صلاة وسلام محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وزدنا فهما متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا تأويل وفقهنا في الدين واهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpah rahmat, hidayah dan juga inayahnya dapat kita dipertemukan pada bulan ini. Alhamdulillah, selepas daripada pengajian yang lepas, kalau kita ingat lagi yang terakhir yang kita cerita pada bulan lepas, pada buku kita, iaitu Syam Negara Misteri Akhir Zaman. Buku ni kita dengar macam dengan satu tajuk, kita kata tajuk mungkin teori konspirasi ke apa dak, tapi dalam ni dia hadis, kajian hadis, sejarah ada, ayat Quran pun ada, jadi kebanyakan hadis lah. Saya betul-betul fokus buku ni, penulisan dia tu pasal hadis. Mula tu Quran, kita dah cerita kelebihan Syam di dalam Quran, dan kemudian kita masuk kepada kelebihan Syam di dalam hadis. Hari tu ni kita dah cerita pada pasal yang pertama di bawah tajuk Syam Bumi Keberkatan. Kita dah cerita Nabi SAW doakan keberkatan kepada Syam dan juga Yaman sebanyak 2 kali, dan sahabat menyampuk, mereka minta untuk Nabi doakan kepada Najat. Najat ni tanah Saudi lah, Arab Saudi, ataupun tepatnya Najat itu adalah Riyadh pada hari ini, bandar Riyadh itu sendiri. Maka Nabi tak mau doakan untuk Riyadh, Nabi tak mau doakan untuk Najat. Nama lama dia tu Najat lah, nama tu pun tak ada lah, orang pun tak sebut lah. Dan Nabi sebut bahawa di Najat ini akan terjadinya gempa bumi, dan juga akan berlakunya fitnah, musibah pada agama itu sendiri. Dan di Najat juga akan keluar tanduk syaitan, yang kita dah cerita dah pada bulan lepas. Apa yang Nabi duk sebut tu sebenarnya dia berlaku pada zaman kita. Takdirnya pada zaman kita ni lah Nabi nak tunjuk, kata apa yang Nabi habaq pada 1441 tahun yang lalu dah jadi sungguh. Mungkin tahun 70-an, 80-an, 90-an kita tak nampak lagi, tapi kebelakangan ni, lebih kurang dalam 5-6 tahun kebelakangan ni, kita dah mula nampak. Di Riyadh mulanya muncul tanda fitnah, musibah pada agama kita. Panggung wayang dah dibuka di sana, orang perempuan tak pakai tudung pun tak apa. Kemudian konsert-konsert dah mula dibuat secara rasmi di sana, dan kita boleh tengok Mekah, Arab Saudi yang kita pergi dulu ni dalam keadaan cukup elok, boleh dijadikan sebagai contoh untuk negara Islam. Tapi pada hari ini orang pergi tu betul-betul orang nak pergi buat Mekah, orang nak pergi buat haji dan umrah saja. Dan kalau tak pasal haji dengan umrah tu, mungkin orang tak berasa nak pergi lah, mungkin orang pergi pun pergi berjalan lah. Tapi oleh kerana kita ni masih lagi ada pegangan di dalam agama kita bahawa Mekah dan Madinah itu adalah dua kota suci untuk kita, maka kita pergi untuk buat ibadah di sana. Tapi kalau melihat daripada perkembangan yang ada di sana pada hari ini, menyebabkan setengah orang dia berasa tawak hati, dalam keadaan tengok sana tu dia kata pergi pasal apa? Pasal nak pergi buat umrah saja. Kalau tidak mungkin dia tak kulun nak pergi sana. Jadi suasana dah berbeza, dan Nabi sebutkan kepada kita, dan Nabi doakan Yaman dan juga Syam. Di sana lah doa Nabi ni doa yang berkat, sehingga Allah berkat dia kita boleh tengok
kerana ada berbagai sungai yang banyak, ada jasad para nabi-nabi dan juga orang soleh yang banyak dikebumikan di Syam, maka sebab itulah dia menjadi berkat. Baik, pada malam ni kita akan masuk kepada fasal yang kedua. Fasal yang kedua, Syam Bandar Anbiya. Syam ni adalah bumi Syam, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Dia adalah bandar nabi-nabi. Nabi duduk di situ. Nabi yang paling banyak sekali ni di mana? Di tanah Syam. No, nabi ni ada banyak lah. Ada orang kata nabi ni mungkin di tanah Melayu ni pun ada, mungkin dah lama kita pun tak tahu. Benda tak ada sebut dalam Quran secara jelas, kita nak pergi pegang lagu tu secara kukuh tu kita tak ada bukti. Tapi kemungkinan mungkin ada, mungkin tak ada, kita pun tak tahu. Benda lama sangat, no. Tapi yang wajib kita hafal nama para rasul ada dah 25 orang. Maka ada banyak lagi rasul-rasul yang kita tak tahu apa nama dia, no, duduk di mana, kubur dia di mana, hidup zaman bila, kita tak tahu. Baik, pada malam ni kita akan tengok pada fasal kedua, Syam Bandar Anbiya. Baik, dia kata di sini lebih unik apabila Syam dihuni oleh ramai nabi seperti Nabi Musa. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 67 no? Lebih unik apabila Syam dihuni oleh ramai nabi seperti Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Hak tu yang kita tak tahu. Selain daripada tu yang kita tak tahu pun ramai yang duduk. Perkara ini dijelaskan dalam hadis berikut. Haddatsana Abdullah, haddatsani Abi, haddatsana Hashim, qala haddatsana Abdul Hamid, qala haddatsana Syahar, qala haddatsatni Asma'u bintu Zaid anna Aba Zarin al-Ghifari kana yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد فكان هو بيته يضطجع فيه فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد ليلة فوجد أبا ذر نائما منجدلا في المسجد فنكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى استوى جالسا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أراك نائما قال أبو ذر يا رسول الله فأين أنام هل لي من بيت غيره فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أنت إذا أخرجوك منه قال إذن ألحقوا بالشام فإن الشام أرض الحجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء فأكون رجلا من أهلها قال له كيف أنت إذا أخرجوك من الشام قال إذن أرجع إليه فيكون هو بيتي ومنزلي قال له كيف أنت إذا أخرجوك منه ثانية قال إذن آخذ سيفي فأقاتل عني حتى أموت قال فكسر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبته بيده قال ألا أدلك على خير من ذلك قال بلى بأبي أنت وأمي يا نبي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقاد لهم حيث قادوك وتنساق لهم حيث ساقوك حتى تلقاني وأنت على ذلك. Artinya kami diceritakan oleh Abdullah, aku diceritakan oleh ayah aku, kami diceritakan oleh Hashim, kami diceritakan oleh Abdul Hamid, kami diceritakan oleh Syahar, kami diceritakan oleh Asma' binti Yazid bahawa Abu Zar Al-Ghifari berkhidmat kepada Nabi SAW.
Apabila dia selesai daripada kerjanya, dia masuk ke dalam masjid yang sudah menjadi tempat tinggalnya. Sedang ia berbaring, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid pada malam itu, dan baginda mendapati Abu Zar sedang tidur. Kemudian Nabi pun mencuit kaki Abu Zar dengan kaki baginda, sehingga Abu Zar duduk dengan sempurna. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Bukankah aku melihat kamu tidur?" Abu Zar berkata, "Wahai Rasulullah, di mana lagi saya ingin tidur jika bukan masjid ini rumahku?" Baginda SAW duduk mendekatinya. "Bagaimana kamu diusir keluar dari masjid ini nanti?" Abu Zar berkata, "Sekiranya begitu, saya keluar berpindah menetap ke tanah Syam, kerana ia bumi hijrah, bumi kebangkitan manusia di padang mahsyar dan bumi para anbiya, sehingga aku akan menjadi salah seorang daripada penghuninya." Kemudian baginda bersabda lagi kepadanya, "Bagaimana pula sekiranya kamu diusir daripada Syam?" Abu Zar berkata, "Saya akan kembali ke rumah ini dan saya akan jadikan masjid ini rumahku dan tempat tinggalku." Baginda bertanya lagi, "Bagaimana sekiranya kamu diusir keluar lagi daripadanya?" Abu Zar menjawab, "Sekiranya begitu, saya akan mengambil pedang dan melawan mereka yang mengusirku sehingga aku mati." Rasulullah SAW ketawa kepadanya, lalu meletakkan tangannya ke dada Abu Zar sambil berkata, "Mahukah aku memberitahu kamu yang lebih baik daripada itu?" Beliau berkata, "Sudah tentu demi ayah dan ibuku, wahai Nabi Allah." Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ikutilah saja arahan pemimpinmu, ke mana saja dia arahkan kamu. Pergilah ke mana saja sekiranya kamu ditetapkan tempatnya oleh pemimpinmu, sehingga kamu menemuiku pada hari kiamat dalam keadaan mentaati arahan pemimpinmu itu." Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad lah, Musnad Imam Ahmad. Jadi hadis ni sebagian ulama dia mendhaifkan hadis ni, sanad dia tu dhaif. Jadi untuk kelebihan cerita tu kita boleh ambil. Kalau dia berkaitan dengan hukum akidah ataupun hukum fiqh, mungkin kalau dalam mazhab kita tak diambil lah. Dan juga di dalam Sunan Abi Daud, di dalam Sunan Abi Daud pun ada cerita. Di dalam Jami' al-Usul pun hadis ni dhaif juga menurut seorang ulama hadis yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Tapi di dalam Mustadrak dia cerita hadis ni sahih. Dalam Mustadrak ada diceritakan hadis ni. Jadi dalam tarikh Dimashq pun ada. Jadi dan kebanyakan para ulama menyatakan bahawa hadis ni adalah hadis dhaif. Daripada sudut sanad dia tu lemah, tapi dia bukan palsu. Kalau palsu kita tak ambil cerita dah tang ni. Kalau palsu memang tak boleh pakai lah. Tapi dhaif, Imam Ahmad dia masih berpegang pada hadis dhaif. Baik. Dia cerita di sini berkenaan Asma bin Yazid. Dia cerita Abu Zar, seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Zar. Abu Zar ni dia selalu berkhidmat dengan Nabi. Kadang-kadang tukang kat barang, ambil ayam untuk Nabi, ambil semayang, jamu makan minum. Dia selalu berkhidmat dengan Nabi. Jadi bila dia dah selesai kerja dia pun pilah duduk di dalam Masjid Nabawi itu berehat dengan ahli sufah. Ahli sufah ni orang yang tak ada keluarga, orang yang tak ada rumah. Jadi mereka duduk kelompok lah, tidur dalam masjid tu. Maka masjid tu lah jadi macam rumah dia lah. Kan Masjid Nabawi ni dulu sebelah saja dengan rumah Nabi. Jadi tang mana yang Nabi dimakamkan pada hari ini, itulah rumah Nabi. Hanya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi pun pada satu malam Nabi masuk di dalam masjid tu, Nabi nampak Abu Zar ni duduk baring. Maka Nabi pun kuih lah kaki Nabi tu, kuih kaki dia. Bisa lah macam kita lawak dengan kawan, kuih kaki. Jadi dia pun bila nampak Rasulullah kuih, dia pun mengkik duduk lah.
Takkan orang Nabi duduk mai dia boleh duduk tidur lagi no. Nabi kalau kita pun sultan mai no, kuih kaki kita mangkit terus ampun tuanku. Tak ikat banyak lah. Ni Nabi mai no. No, Nabi mai dia mangkit duduk elok lah. Maka kemudiannya Nabi kata, tengok macam tidur dah. Tak tidur lagi ke? Nabi tegur dia. Maka Abu Zar kata, wahai Rasulullah, saya ni nak tidur entah mana lagi. Mana ada rumah dah. Hak ni lah rumah saya pun. Macam tu lah bahasa dia saya terjemah no. Jadi kemudiannya Nabi pun duduk dekat dengan dia. Nabi pun tanya dia. Bukan saya saja, Nabi pergi tanya dia. Padahal dalam masjid tu ada ahli sufah ni ramai. Ahli sufah ni katanya 70 orang. 70 orang sahabat-sahabat yang mereka ni tak ada kerja, tak ada ahli keluarga, tak ada rumah. Jadi mereka kalau kata orang lain tu kan, kalau zaman kita ni orang yang bergelandangan, tapi ahli sufah dia tak gelandangan, pergi duduk mata ceruk. Mereka duduk di dalam masjid ni lah. Cuma mereka duduk sekelompok dalam masjid, makan sekali, ada orang main hantar. Mereka tak ada rumah, tak ada ahli keluarga. Cuma mereka ni kita tak kata gelandangan lah, sebab mereka ada tempat khusus untuk mereka. Maka Nabi duduk dengan mereka. Nabi duduk dengan rumah mereka tu. Jadi ada lah sahabat-sahabat yang main hantar makan minum untuk mereka. Nabi duduk dengan Abu Zar ni. Nabi kata, Abu Zar, nak tanya lah no, macam mana nanti ni kalau hang kena halau keluar daripada masjid ni. Masjid ni halau hang kata rumah hang lah. Tapi kalau satu hari nanti hang kena halau keluar daripada rumah ni, daripada masjid ni, hang nak pergi duduk mana? Maka Abu Zar kata, kalau lagu tu lah, kalau mereka halau saya nanti ni, saya akan pergi duduk berpindah menetap di tanah Syam. Pasal tanah Syam ni adalah dia bumi hijrah, bumi kebangkitan manusia di padang mahsyar, dan bumi para nabi-nabi. Sampai aku akan duduk di sana, wahai Rasulullah, sampai aku menjadi salah seorang daripada penghuninya. Dia tahu lah, dia cakap lagu tu no, maksud dia mungkin dia pernah dengar lah Nabi kata lagu tu. Kalau tidak, Nabi mesti akan sanggah. Hantau mana kata situ jadi padang mahsyar, hantau mana kata situ jadi tempat Nabi-Nabi. Bermaksud Abu Zar pernah dengar Nabi cerita lah benda tu. Jadi dia cerita dan Nabi tak sanggah apa yang dia kata. Dan kemudiannya Nabi tanya dia lagi, Abu Zar, kalau hang duduk di Syam elok-elok, contoh ada hang duduk di Syam elok, patut orang halau hang keluar daripada Syam. Hang duduk sana pun orang halau hang. Hang duduk dalam masjid ni pun orang halau, hang boleh lari pergi sana. Hang pergi duduk di sana orang halau hang pula, hang nak pergi mana? Abu Zar kata, kalau lagu tu saya akan mai balik duduk kat masjid ni, dan saya akan buat masjid ni sebagai rumah dan tempat tinggal aku. Kalau dia halau daripada Syam, saya lari mai sini balik, payah apa? Kalau kita lah, kita jawab gitu kan. No, orang halau payah apa? Tak boleh duduk mana, mai duduk ini balik. Maka Nabi tanya lagi, macam mana nanti kalau hang kena halau pula daripada masjid ni? Hang mula hang kena halau dah, hang boleh lari pergi duduk di Syam. Hang duduk di Syam elok, orang halau pula, hang lari pergi duduk sini. Lepas tu orang halau lagi sekali hang keluar daripada masjid ni, hang nak pergi duduk tak mana? Maka Abu Zar kata, kalau sekiranya begitu, aku akan mengambil pedang dan melawan mereka yang mengusirku sehingga mati, sehingga aku mati. Kali ni kalau mereka halau aku, wahai Rasulullah, memang aku bedai mereka dengan pedang. Lagu tu lah, aku lawan mereka. No? Mungkin dia marah lah kot kan, mungkin dia tak jangka. Dan Abu Zar ni seorang yang berani. Dia seorang sahabat yang berani. Kalau dia kata tu memang dia buat no? Jadi aku akan ambil pedang, aku akan lawan mereka yang halau aku sampai aku mati. Berani nak halau aku, ingat lah, 2 kali boleh, tapi kali ketiga halau silap banyak lah kot. No? Maka Nabi pun gelak lah dengar dia jawab lagu tu. Nabi gelak dan Nabi letak tangan Nabi ke dada Abu Zar. Nabi kata, Abu Zar, amal dah aku nak abang hang satu benda hak lebih baik daripada tu. No, Nabi nak abang satu benda yang lebih baik. Abu Zar kata, sudah tentu wahai Rasulullah, demi ayah dan ibu aku wahai Rasulullah. Kalau Nabi nak abang benda hak baik ni, memang saya nak dengar lah. Nabi kata macam ni lah, lepas pada ni hang ikut saja apa arahan pemimpinmu.
Hak Nabi cakap ni, benda ni akan betul jadi. Sekali nanti kita akan cerita. Kalau dan mungkin malam ni lah kita akan cerita. No, kalau tak ada mungkin kita akan cerita nanti pasal kisah Abu Zar. Nabi tegur dia saja-saja tu, bukan saja-saja Nabi tegur. Bukan saja-saja Nabi boleh buka cerita. Hang nanti kalau kena halau daripada tempat ni, hang nak lari pergi duduk mana? Hang pergi duduk di Syam, kalau orang halau hang daripada Syam, hang nak lari mai duduk mana? Kalau hang mai lari balik duduk di masjid ni, orang halau hang pula, hang nak pergi duduk tang mana? Hang nak buat apa? Bukan saja-saja soalan Nabi. Nabi ni dia ada mukjizat yang boleh tahu benda yang akan berlaku. Daripada ramai-ramai sahabat tu, pasal apa Nabi pergi tala seorang kepada Abu Zar pergi sembang pada hari tu? Maksud ada benda yang akan berlaku pada dia pada masa depan. Maka Nabi kata, hang ikut saja arahan pemimpin hang ke mana saja yang diarahkan hang. Hampilah mana-mana saja yang hang disuruh untuk duduk di tempat tu oleh pemimpin hang. Nabi kata, ingat tu, nanti kalau pemimpin hang dia suruh hampi mana, hampi ikut dengar cakap dia. Dan kalau dia suruh hampi duduk di tempat ni, hang kena duduk di tempat ni sampailah hang menemui ku, iaitu sampailah hang mati pun, sampai kita berjumpa balik pada hari kiamat dalam keadaan hang mentaati arahan pemimpinmu itu. Jadi dia memang, kalau Nabi tak pesan lagu tu, dia tak cakap banyak, ni pedang duk ada aku bedai, siapa duk main duk ala aku, lagu tu lah no. Tapi Nabi abang kata jangan tu. Hang kena sabar. Tang mana lepas ni depa letak hang, depa nak pi pulau hang, depa nak pi buang daerah ke, depa nak pi buang negeri ke, hang duduk lah. Hang jangan duk lawan depa tu. Nanti kita akan cerita apa sebenarnya yang berlaku kepada Abu Zar sampai dia boleh Nabi sebut lagu tu kepada dia. Baik. Melalui kenyataan Abu Zar yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui Syam mempunyai 3 keistimewaan tersendiri, iaitu yang pertama adalah bumi hijrah. Bumi ni adalah bumi hijrah. Bumi Syam ni tempat orang berhijrah. Yang pertama adalah bumi hijrah. Bumi hijrah ni, apa yang disebut pada bumi hijrah? Syam adalah bumi hijrah. Syam merupakan tempat penghijrahan Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam dan Bani Israel yang ditetapkan oleh Allah. Ia dikuatkan dengan hadis berikut. Syam ni adalah tempat Nabi Ibrahim berpindah daripada Iraq. Kan Nabi Ibrahim dia kena bakar dengan Namrud 40 hari 40 malam, depa bakar dia sampai tak lut dah, tak jadi apa. Dan selepas daripada peristiwa tu, Nabi Ibrahim mai berhijrah ke mana? Mai berhijrah ke Syam, tanah Syam, Palestin. Dan kemudian Bani Israel selepas daripada diselamatkan daripada Fir'aun, melintah di Laut Merah, terbelah Laut Merah bagi laluan kepada mereka untuk melintah dengan selamat. Ke mana yang mereka menetap? Di Baitul Maqdis. No? Dan kemudian Nabi Lut alaihi salam, ke mana yang dia menetap selepas daripada kampung Sodom ditunggang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunggang terbalik oleh para malaikat Jibril tangkuk ambil siksa depa. Ke mana yang dia duduk selepas pada tu? Nabi Lut selamat, isteri dia tak selamat, no, kena juga. Jadi ke mana dia duduk? Iaitu di Syam. Ia dikuatkan dengan hadis berikut. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu hijratun ba'da hijratin faqiyaru ahli al-ardi alzamuhum muhajara Ibrahim wa yabqa fil ardi shiraru ahliha talfizuhum arduhum takhzaruhum nafsullahi wa tahsyuruhumun naru ma'al qiradati wal qanaziri. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi perpindahan demi perpindahan. Sebaik-baik penduduk bumi ialah mereka yang menetap di tempat perpindahan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang tinggal di seluruh dunia ketika itu adalah sejahat-jahat penduduk.
dan kepada mereka digoncangkan bumi, dihalau keluar dengan kemurkaan Allah, dan dihalau oleh api bersama beruk-beruk dan babi-babi. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan dia, dan juga Jami' al-Usul dalam Mustadrak ala Sahihain, dan juga Tarikh Dimash. Kebanyakan ulama menyatakan bahawa hadis ni dhaif pada sanadnya. Dhaif saya ambil bubuh lah. Kalau palsu tu kita tak cerita, kita habaq kata ni palsu. Sebab takut lagi orang jajak. Dah tahu kata hadis tu hadis palsu, Nabi tak sebut, tapi kita pi jual bubuh atas nama Nabi, kita kena habaq kata hadis ni palsu. Takut orang bawa cerita. Orang duk berkata ni hadis Nabi ni, padahal Nabi tak kata pun. Maka wajib untuk kita terangkan kepada orang, kata kalau hadis tu palsu, habaq kata hadis tu palsu. Boleh terang kat orang, boleh bacakan hadis palsu dengan kita nak habaq kat orang kata hadis ni adalah palsu. Baik. Maka daripada Abdullah bin Amr bin As, dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW ada bersabda, akan terjadi perpindahan demi perpindahan. Akan berlaku, manusia akan berpindah randah. Pindah randah. Zaman dah ni tuan-tuan, manusia berpindah randah ni ramai tau. Sejak berlaku peperangan Syria pada tahun 2012, pelarian Syria pada hari ini tuan-tuan dah mencecah 6 juta di luar negara. Jadi betul ya Nabi bang, perpindahan setiap kali. Bukan kita kata Syria saja, Palestin pun, orang Palestin pun pindah pun ramai dah. Ada yang duduk Britain, ada yang duduk di luar-luar negara, ada yang mai duduk di Malaysia ni. Saya dengar pelarian Syria yang mai duduk di Malaysia pun duduk ada dekat 40,000. Satu ketika dululah, saya tak cari maklumat tu cara sahih lah, tapi duduk dengar kawan-kawan sebut, dia pun kata kat 40,000 juga. Tapi 40,000 tu dia bukan duduk setempat lah, dia duduk selera. Kedah ni pun ada, Pulau Pinang pun ada, Kuala Lumpur pun banyak. Lagu tu lah. Kalau dia duduk setempat tu, penuh rasa. Sungai Mati ni pun tak cukup mah. Nak tambung mereka. Kalau mereka main duduk sekelompok di sini, boleh buka bandar mereka saja. Bandar Arab lah. Serta ada. Maka akan terjadi perpindahan demi perpindahan. Manusia akan berpindah randah. Bila kita dengar manusia berpindah randah ni, kita tengok pelarian Syria ramai, pelarian Yaman, orang Yaman pun ramai lari bila negara perang. Iraq dulu bila bergolak pun ramai rakyat dia lari. Maka akan berlaku perpindahan demi perpindahan. Mungkin berpindah ni berbagai-bagai faktor lah, tapi berpindah yang besar sekali kita tengok adalah pasal perang. Bila perang ni berlaku, akan ada orang yang keluar daripada negara tu. Macam orang Rohingya kan, mereka mai berkapal-kapal mai ke tempat kita. Perpindahan lah. Sebaik-baik penduduk bumi ialah mereka yang menetap di tempat perpindahan Nabi Ibrahim. Sebaik-baik penduduk bumi ni, penduduk bumi ni semualah, kita semua penduduk bumi. Tapi sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi ni, penduduk ni adalah mereka yang duduk di tempat perpindahan Nabi Ibrahim. Di mana? Di Syam, di Palestin, di Syria. Mereka yang duduk di situ adalah sebaik-baik penduduk. Yang tinggal di seluruh bumi ketika itu adalah sejahat-jahat makhluk. Maksudnya dia akan berlaku asin. Hak yang baik, hang semua akan mai duduk di Syam. Hak teruk-teruk ni, duduklah selain daripada Syam. Bila akan berlaku, wallahu a'lam. Mungkin lah ni tengah proses nak berlaku ke, ataupun lambat lagi ke, wallahu a'lam. Sebab lah ni kita tengok orang-orang soleh, alim ulama pun banyak lagi duduk bertabung di satu dunia. Tak ada lagi mereka betul-betul berkumpul duduk di Syam. Yang tinggal di seluruh bumi ketika itu adalah sejahat-jahat makhluk. Kalau kita nak kata lah, hak yang ada selain daripada tanah Syam semua sejahat-jahat makhluk, mungkin tak sampai lagi lah masa dia. Pasal tempat kita pun ada ramai alim ulama, takkan mereka sejahat-jahat makhluk. Hak yang duduk di negara-negara barat pun ramai juga alim ulama Islam, takkan mereka sejahat-jahat makhluk. Mungkin benda ni tak berlaku lagi, mungkin dia akan berlaku pada satu hari nanti.
kepada mereka akan digoncangkan bumi. Ni makhluk hak jahat ni, hak jahat ni dihalau keluar dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Mereka dihalau bersama dengan api, api akhir zaman ni yang akan halau manusia pergi ke padang mahsyar bersama beruk-beruk dan juga babi-babi. Bersama beruk dan juga babi akan dihalau kepada mereka ni untuk pergi ke padang mahsyar. Jadi hadis ni kata Syekh Abdul Qadir Al-Naud, pengkaji hadis ni, dia kata hadis ni dhaif daripada sudut sanad dia. Dia kata dalam kajian sunan dia kaji dalam Sunan Nabi Daud, dia dhaif. Jadi walaupun dhaif, kita boleh sebagai satu orang panggil kelebihan ataupun ancaman satu-satu tempat tu, kita boleh tengok lagi cerita, boleh berpegang lagi. Dia bukan hukum fiqh, dia bukan hukum akidah ni, bukan melibatkan akidah dan juga fiqh. Jadi kita boleh berpegang. Jadi siapa yang duduk di Syam pada ketika tu, dia adalah sebaik-baik makhluk yang ada. Tuhan akan nasin, Tuhan akan tapih. Tuhan akan tapih lah nanti, macam pergi Mekah lah, Tuhan tapih. Yang duduk di Mekah orang hak bagus-bagus, hak yang nak mampu apa semua tu, nanti dia akan lari keluar, dia tak boleh duduk. Macam tempat dah elok, orang hak jahat dia tak boleh pergi duduk dekat tu. Macam orang hak baik pun dia tak boleh pergi masuk tempat-tempat hak tertawan hala ni. Kita duk pakai serban, duk pakai lebay, takkan nak pergi masuk kelab malam. Dia tak boleh, dia hangat. Sama macam dengan geng-geng hak yang hak duk buat maksiat tu. Bukan dia nak main kelas-kelas mengaji lagu ni, dia akan jadilah. Panas main ni, dengar ustaz duk abang ni kan. Apa panas dia kata. Dia pergi duduk tempat dia tak apa. Jadi tempat penghijrahan Nabi Ibrahim ialah Syam, seperti yang terdapat dalam huraian surah Al-Anbiya ayat 71. Surah Al-Anbiya pada ayat yang 71. Jadi mungkin kita pernah cerita lah kot sebelum pada ni, di dalam surah Al-Anbiya ayat 71. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan, Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan ke bumi yang kami berkati. Kalau kita tengok dalam kelebihan Syam dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-71 pada muka surat 54. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah berkati untuk sekalian manusia. Pada muka surat 55. Tu kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang kami berkati untuk sekalian manusia, iaitu negara Syam. Kata ulama Ibnu Katsir, Abu Aliyah, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Qatadah, Imam Qurtubi, Ibnu Abbas, Imam An-Nasafi, semuanya kata adalah tempat tu adalah Syam. Baik, yang kedua, diceritakan kepada kita Syam adalah bandar Anbiya. Syam adalah bandar Anbiya. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, Syam merupakan bandar Anbiya. Pemukiman Bani Israel selepas membuka penempatan yang dijanjikan, mereka menerima kelahiran Nabi-Nabi yang memimpin mereka sehingga Nabi Isa. Bani Israel ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kat mereka. Mereka ni paling banyak Nabi. Di antara semua bangsa yang ada atas muka bumi ni, mereka paling banyak ada Nabi. Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasak, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tu banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi mereka ni. Kalau nak ikut dia punya orang panggil apa, Nabi-Nabi mereka ni, padan dengan keras kepala, ketegak. Jadi Tuhan hantar ni banyak sikit Nabi kat mereka, tolong peringat. Tu pun duk keras kepala kita. Macam mana kita duk tahu dah halala ni kelaku mereka tu tak berubah. Dia boleh duk pergi bom masjid, boleh pergi bom sekolah, boleh pergi bunuh budak-budak, orang perempuan, orang tua. Dia tak boleh apa. Tu kelaku mereka. Padan dengan keras kepala mereka tu, Allah Ta'ala hantar Nabi ni ramai sikit kat mereka.
No, sehinggalah kepada Nabi yang terakhir adalah Nabi Isa AS. Berikut beberapa pandangan ulama mengenai lokasi kubur Anbiya di sana. Ada beberapa pandangan ulama mengenai di mana tempat kubur Nabi-Nabi di sana. Ka'ab al-Ahbar ni dulu ni dia Yahudi, kemudian dia masuk Islam, menyatakan di Tartus terdapat 10 kubur Anbiya. Tapi siapa kalau Ustaz, no? Tartus, Pulau Tartus, siapa, no? Ada satu pulau di sana di Tartus, nama dia. Dia kata di situ ada 10 kubur Nabi, tapi tak tahu Nabi apa. Dan di Masisah, satu tempat juga, tak silap saya sepadan dengan Syria Palestin lagu tu kot, ada 5 kubur Nabi di Masisah. Di Homs ada 30 kubur Nabi. Dan di Damsyik saja ada 500 kubur Nabi. Ramai. Dan di dataran Syam ni maksud dia keseluruhan tanah Syam itu, daripada Lebanon, Palestin dengan Syria-nya pada hari ini, dengan Jordan-nya, maka dia kata ada 1000 kubur Nabi. Begitu juga 1000 kubur Nabi di Jordan, dan 1000 kubur Nabi di Palestin. Di Baitul Maqdis mempunyai 1000 kubur Nabi. Di Arish terdapat 10 kubur Nabi, dan kubur Nabi Musa berada di Damsyik. Kalau kita tambah mai berapa ni, 10 tambah 5, 15, tambah pula dengan 30, 45, tambah pula dengan 545, tambah pula dengan 1545, tambah pula dengan 2000 di Jordan, 2545, tambah pula dengan 1000 di Palestin, 3545, tambah pula dengan di Baitul Maqdis ada 1000 kubur, maka 4545, tambah pula di Arish ada kubur Nabi 4555, termasuk dengan kubur Nabi Isa, kubur Nabi Musa, 4566. Banyak 4000 lebih tu. Serius. Cuma kubur ni, kubur Nabi-Nabi ni, selain daripada Nabi Muhammad saja yang kita boleh kata dia confirm. Hak lain tu ada yang bentuk pada makam. Dia ada beza tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita pergi negara Arab kan, kita nampak ada dia tulis makam. Orang kita ni dia kira duduk bersila, dia pergi buat tahlil 3 kali. Dia kata ni Nabi pula kena buat 7 kali. Makam ni tak semestinya di situ tempat tanam. Makam ni boleh jadi dia adalah tugu peringatan. Dia pernah duduk ataupun dia pernah lalu duduk di situ. Jadi orang pun buatlah tanda. Buat tanda sebagai dia pernah duduk di sini, dia pernah singgah di sini, dia pernah lalu di sini. Jadi kalau kubur ni dia akan sebut apa? Dia akan sebut dharih. Tu kubur yang berserta dengan jasadnya. Tapi kita ni duk pegang tempat kita ni makam, tentulah kubur kan. Tempat kita lagu tu lah. Macam di Syria, makam para sahabat ni banyak. Makam Abu Hurairah, makam Abu Darda, depa pun pergi buat lah. Orang kita dia tengok, makam Abu Hurairah, mari kita duduk buat tahlil sudah. Padahal Abu Hurairah pernah duduk saja di situ. Jadi orang pun buatlah tanda peringatan. Kita ni pantang nampak tanda jangan batu nisan sikit kerja nak sila pergi buat tahlil. Buat peluk kuning nak pergi makan tentu lah. Bukan nak tu cara dia. Kena tengok elok. Nak buat tahlil ke apa pun tengok dipastikan betul ke. Nak sedekah ke apa ke, Fatihah ke, Qul ke apa ke, tengok betul lah. Ni bukan ke semua makam adalah kubur. Ada dia dibuat sebagai tugu peringatan.
No, jadi kena lepas pada ni tuan-tuan pergi berjalan, no. Kena tanya ni betul ni Nabi ni tanam di sini ni. Takut dia main menyinggah saja ke di sini ke, depa pergi buat tanda ke. No, ada yang makam di situ juga kubur, tapi jaranglah sangat. Selalunya dia akan tulis apa darikh sebagai tanda kubur yang berserta dengan jasad yang disimpan di dalam tu. Abdullah bin Salam berkata, kubur anbiya di Syam ada 1700. Ni kata ulama lah. Dan kubur Nabi Musa alaihi salam berada di Damsyik. Saya duduk di Damsyik tu, saya pun tak tahu tang mana kubur Nabi Musa. No, tak tahu. Mungkin alim-alim ulama yang wali-wali ke tok syekh yang tinggi ilmu, mungkin dia tahu. Sebab tak tahu. Yang saya tahu di dekat dengan rumah saya tu ada makam Nabi Zulkifli. Makam Nabi Zulkifli. Dan saya pernah pergi makam Nabi Ayub. No, kita pergi dulu kan makam Nabi Ayub sekali dengan ustaz lah. Bawa rombongan Ustaz Arif kita tu. Selepas ataupun sebelum kita pergi kubur Imam Nawawi, kita akan jumpa makam Nabi Ayub. Jadi makam, tapi tak tahu situ jasad dia ada ke tak ada, saya tak tahu. Dan makam Habil, anak Nabi Adam yang dibunuh pun dekat Syam, dekat Syria juga. Kubur dia panjang, tapi tak tahulah tu betul ada jasad ke tak. Kadang-kadang dia benda-benda yang lama-lama ni kita tak tahu cerita dia ni. No, cerita hak lama-lama macam kita lah, orang tanya kita tu makam Merung Mahawangsa ni duduk tang mana, atau hak yang asas negeri Kedah ni. Game juga tanya ahli sejarah abang putang, bukan kata makam, tanya kubur tok kita, atas pada tok kita pun tak tahu. Zaman dulu ni bukan depa jenis pergi tanda batu, pergi bubuh dengan nama dengan tarikh apa semua. No, JPP kadang-kadang ni tanam belakang rumah, pergi tak pokok pelam atas tu. No, generasi hak pertama yang kedua tahu, masuk lepih cucu picit apa semua tak, kalau tak cerita tu tak tahu. No, sebab tu kadang-kadang orang duk pergi korek tanah no, duk pergi bercerah tanah, bek ho korek lah kena kengkapan. No, jumpa engkau manusia. Ni benda lama, tak pernah duk pergi tanda apa pun. No, kalau zaman-zaman dulu pun tak ada pengecaman tu, tak ada. Dulu orang letaklah kayu tunggui satu. No, pagi raya baru pergi tanda lah, bubuh lah pokok senduduk putih lah, pokok apalah yang tu ada. Baik, Abdurrahman bin Ghanam berkata, pada satu hari seorang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Abu Qasim. Ni saya tak habis cerita tadi ni. Abdullah bin Salam berkata, kubur anbiya di Syam ada 1700 dan kubur Nabi Musa berada di Damsyik. Sesungguhnya Damsyik merupakan kubu manusia pada akhir zaman ketika terjadi peperangan besar. Dia kata apa, kubur Nabi-Nabi ni yang ada di Syam ada 1700. Banyak Nabi nak. Kita duduk ngapai tu 25, tu pun kadang sangkut. Lupa habis 10. Tinggal 15 lah otak. No? Jadi kubur Nabi Musa ada di Damsyik. Dan sesungguhnya Damsyik ini dia akan jadi kubu besar bagi orang Islam pada akhir zaman ketika peperangan besar berlaku. Kita ni semua akan ada perang besar. Perang akhir zaman dipanggil sebagai Malhamah Kubra, perang besar. Pada ketika tu hanya 2 puak saja yang ada. Lah dalam dunia ni dia ada ramai puak. Dia ada puak kapitalis, dia ada puak yang berkecuali, dia ada puak yang sosialis, komunis. Dalam orang Islam pun sendiri dia ada banyak-banyak berpuak, berperang pula sama-sama orang Islam sendiri pun. Tetapi pada akhir zaman nanti dia akan ada 2 puak saja, satu Islam, satu kafir. Dan akan ada juga orang-orang Islam ni yang ikut dalam grup orang kafir. Dia akan jadi lagu tu. Perang yang besar nanti akan berlaku. No? Jadi akan berlaku, dan kubu kuat bagi orang beriman adalah di Damsyik. Abdurrahman bin Ghanam berkata, pada satu hari seorang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Abu Qasim,
sekiranya benar kamu Nabi, maka menetaplah di Syam. Sesungguhnya Syam ialah bumi mahsyar dan bumi anbiya. Rasulullah SAW membenarkan kata Yahudi tersebut. Maka apabila terjadi perang Tabuk, tidak ada yang lebih diingini baginda melainkan Syam. Ketika sampai di Tabuk, turun surah Al-Isra ayat 76. Maka pada satu hari mailah satu orang sahabat, satu orang Yahudi, dia mai habaq kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Abu Qasim. Nabi ni digelar sebagai Abu Qasim pasal anak Nabi ni seorang nama Qasim. Maka dia kata, wahai Abu Qasim, kalau betul engkau ni adalah seorang Nabi, maka kena duduk di Syam. Kalau betul Nabi Muhammad ni dia adalah seorang Nabi, maka dia kena duduk di Syam. Maka Nabi kata betul, Nabi membenarkan orang Yahudi. Maka sebab tu apabila perang Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, tak silap saya, maka Nabi tidak ada benda lain yang lebih suka melainkan Nabi nak tuju kepada Syam tu sendiri. Kenapa perang Tabuk tu berlaku di Syam? Berlaku di Tabuk, satu tempat yang bernama Tabuk yang duduk di dalam Syam. Maka adalah kerana Nabi betul-betul nak berpegang pada ayat. Kalau orang Yahudi tu kata, kalau engkau betul seorang Nabi, maka engkau kena duduk di Syam, menetap di Syam. Maka Nabi duduk di Tabuk. Berlaku perang Tabuk, sehingga Nabi dapat kutip cukai jizyah daripada penduduk-penduduk di situ, dan turunlah surah Al-Isra ayat yang ke-76. Baik, Syam juga merupakan bumi yang menerima tanda kenabian dan penurunan wahyu. Kita biasa duk dengar Mekah dengan Madinah saja tempat Nabi kan. Nabi besar di Mekah, kemudian mai duduk di Madinah. Nabi dapat wahyu pun yang takat-takat orang kita ramai duk tahu adalah dua tempat itu saja. Tapi di sini juga menyatakan bahawa tanda kenabian dan penurunan wahyu ni juga adalah di Syam. Terdapat dua hadis yang mengaitkan kenyataan ini. An Abi Umamah anna Rasulullah SAW qala, unzilat alayya an-nubuwatu fi salasati amkinatin bi Makkah wa bil Madinati wa bi Syam. Artinya daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, telah diturunkan kepada aku kenabian di 3 tempat, iaitu Mekah, Madinah dan Syam. Maksudnya Nabi ni dapat tanda sebagai seorang kenabian. Dan kita dah cerita dulu ni, pada ketika Nabi pergi berniaga dengan pak menakan Nabi, Abu Talib, ada orang Yahudi yang ada satu orang padri Kristian yang nampak Nabi ini daripada jauh. Dia cam lah, kata Nabi ini adalah seorang Nabi. Pada ketika tu ada rombongan orang-orang Arab mai berdagang masuk ke dalam Syam, kota Busra. Dan dia nampak awan ni awan mendung ni duk ikut saja kumpulan tu. Kumpulan tu pergi mana, awan tu duk ikut saja. Maka dia membaca di dalam kitab Injil bahawa itu adalah tanda seorang Nabi. Ke mana saja dia pergi, maka Allah Ta'ala akan lindung awan dia daripada panas. Awan daripada panas. Dan kemudian apabila mereka duduk bersinggah di satu pokok, dan pokok tu dahan dia melentuk, dia jadi macam nak berteduh kepada satu orang. Kan senang lah pokok nak melentuk nari tu. Ni pokok ni dia melentuk, dia jadi macam lagu payung. Maka kemudiannya apabila rombongan ni Buhairah tu, dia tengok daripada jauh nama padri ni, dia pun kata kepada pembantu dia, hang ajak depa ni, rombongan ni mai rumah aku makan malam. Maka depa pergi lah. Tapi depa tinggal Nabi Muhammad di situ. Sebab satu perjumpaan orang tua-tua, Nabi Muhammad kecil lagi. Nabi Muhammad kecil lagi, jadi depa tinggal lah di situ. Dan kemudiannya apabila rombongan tu sampai, Buhairah tanya kepada kumpulan tu, dia kata, "Apa ni ada bawa habis ke semua?" Dia kata, "Ada lah seorang budak kecil, kami tak bawa lah, dia kecil lagi." Buhairah kata, "Tak apa, buat main dia ni, aku nak tengok semua ahli kumpulan." Dia pergi makan di rumah Buhairah. Maka Buhairah apabila melihat Nabi, dia pun tanya kepada Abu Talib,
Dia kata Abu Talib, no, ni anak hang kan ni? Abu Talib kata ni anak aku. Yalah nak menekan dia, dia jawab kata macam anak dia lah. Tapi Abu Hurairah kata tak, ni bukan anak hang. Betul tak? Ni bukan anak hang. Abu Talib kata betul. Ni bukan anak saya. Ni nak menekan, saya ambil belah. Maka Abu Hurairah pesan kepada Abu Talib, dia kata hang jaga elok anak ni. No, nanti kalau orang Yahudi nampak, orang Yahudi tahu, dia akan bunuh budak ni. Pasal budak ni nanti dia akan besar menjadi seorang nabi. Maka di manakah iqrar yang pertama, pengakuan pertama oleh ahli kitab yang Nabi Muhammad itu adalah bakal menjadi seorang nabi, adalah di Syam. No? Di Mekah pada ketika tu dia pun tak tahu apa lagi. Dia pun tak tahu apa. Cuma Tok Wan Nabi itu Abdul Muttalib, dia duk berasa dah yang Nabi ni akan menjadi seseorang, tapi dia tak tahu kata Nabi. Dia kata akan jadi seseorang yang luar biasa. Tapi bila Nabi pergi ke Syam, Buhairah atau nampak Nabi, dia kata tak ada orang lain, confirm hak ni Nabi. Maka dan juga kita jangan lupa bahawa pada ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi singgah ke Baitul Maqdis sebelum naik ke langit ke-7, menerima tanggungjawab semayang. Pasal tu Baitul Maqdis ni yang kita nak sangat-sangat ni pasal apa? Kerana dia adalah sebahagian daripada cerita Nabi itu sendiri. No, kita tak boleh buang Baitul Maqdis. Kerana dia juga adalah kiblat pertama kita. Kiblat pertama sebelum daripada kita menghadap kepada Kaabah tu, maka kiblat yang pertama tu adalah Baitul Maqdis itu sendiri. Baik. Dan kemudian pada hadis yang kedua, an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzila al-Qur'anu fi salasati amkinatin, Makkah wa bil Madinati wa bisyam wa Syam. Artinya daripada Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran diturunkan pada 3 tempat. Di 3 tempat, iaitu Mekah, Madinah dan Syam. Bukan hanya Nabi, hak Nabi itu Nabi lah, tapi Al-Quran tu juga turun wahyu kepada Nabi di 3 tempat. No, di Mekah, di Madinah dan juga di Syam. Jadi hadis ni yang pertama tadi ni ada di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Hadis yang kedua ni ada di dalam Tarikh Dimashq. No, ada di dalam Tarikh Dimashq. Dan Syam yang dimaksudkan adalah Baitul Maqdis. No, ada. Jadi Quran diturunkan di 3 tempat. Di Mekah, di Madinah, dan juga ketika Nabi balik daripada perang Tabuk pun Nabi dapat wahyu juga. No, dapat dalam perjalanan nak balik ke Madinah, Nabi dapat juga wahyu. No, jadi ketika di Mekah dan juga Madinah dan juga di Syam, tempat lain tak ada. 3 tempat ni yang mana Al-Quran diturunkan di situ, maksud dia tempat tu terbaik lah. No, tempat tu dia akan jadi tempat yang terbaik. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan jadi manusia yang terbaik. Dan Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Sebab itu kita dihisapkan dulu. Umat Nabi Muhammad dihisap dulu sebelum daripada umat-umat lain. No? Kerana apa? Kemuliaan Al-Quran. Jadi tanda Nabi didapat di Syam, Mekah dan juga Madinah. Al-Quran juga turun di Syam, Mekah dan juga Madinah. No? Jadi inilah daripada cerita pada malam ni. Dan saya rasa kalau saya nak sambung cerita pasal bumi mahsyar, sikit lagi bumi mahsyar. No, sikit lagi. Yang kisah pembuangan Abu Zar Al-Ghifari ke Az-Zabadah, kita akan sambung nanti pasal dia lama sikit. Dia panjang sikit cerita dia. Jadi bumi mahsyar yang ketiga, kelebihan dia adalah menjadi bumi mahsyar. Bumi ini akan menjadi tempat manusia dikumpulkan yang akan menjalani proses hisab. Ia akan dihuraikan pada halaman terakhir. Yang terakhir nanti kita akan cerita. Pasal apa? Dalam hadis ni Abu Zar kata, saya akan pergi duduk di Syam, wahai Rasulullah. Kalau mereka halau saya keluar daripada Masjid Nabawi ni, saya akan pergi lari pergi duduk di Syam. Saya duduk di sana kerana dia adalah bumi hijrah. No, hijrah, tempat Nabi Lut dan Nabi Ibrahim berhijrah. Dan bumi kebangkitan manusia di padang mahsyar.
Manusia akan duduk di padang mahsyar. Pada hadis yang terakhir kita akan cerita, Syam akan menjadi tempat semua manusia nanti ni akan berhimpun daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita yang terakhir sekali yang mati sebelum pada kiamat berlaku. Kita akan berhimpun di situ. Dan juga dia adalah bumi para nabi yang kita cerita tadi, ada sampai berapa ribu nabi-nabi yang ada, no? Jadi itu di antara tiga kelebihan, no? Boleh kan nak sambung sikit? Boleh, no? Sikit lagi, no? Kita habislah tajuk ni, no? Baik. Kisah pembuangan Abu Zar Al-Ghifari ke Az-Zabadah. Dia balik pada hadis asal tadi ni. Pasal apa yang Nabi boleh pergi tanya dia, hang nanti kalau orang halau hang keluar pada Masjid Nabawi ni, hang nak pergi duduk mana? Dia kata nak pergi duduk Syam. Kalau daripada Syam pun orang halau nanti ni, hang nak pergi mana? Mai balik, patah balik mai masjid ni. Nanti kalau orang nak halau hang keluar pula daripada masjid ni, kali kedua aku mana? Dia kata aku nak lawan ke dia ni. Padai depa dengan pedang, apa tak boleh. No? Mungkin lagu tu lah kalau kita pun kita panas no, orang duk mai halau kita ikut dah ni. Tapi Nabi kata jangan, hang kena ikut dengar cakap pemimpin hang, taat kepada dia sampailah hang jumpa aku pada hari kiamat nanti. Maka kisah pembuangan Abu Zar Al-Ghifari ke Az-Zabadah. Az-Zabadah ni di mana? Di Syria. Dialog Rasulullah SAW dan Abu Zar Al-Ghifari berkenaan pengusiran dan tempat tinggalnya akhirnya menjadi kenyataan. Nabi duk tanya dia tu, bukan kata sebarangan tu. No? Kemungkinan soalan yang ditimbulkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Zar sudah diketahui melalui mukjizat baginda yang dapat mengetahui peristiwa masa hadapan. Nabi dia boleh tahu. Kan kita duk baca hadis akhir zaman, lebih pada tu Nabi tahu apa yang akan jadi nanti pada hari kiamat pun Nabi tahu. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu atau nama sebenarnya Jundub bin Junadah. No? Biasalah apa nama orang Arab dia selalu guna nama samaran, macam Imam Syafi'i lah, no? Imam Syafi'i. Kalau kita kata ni mazhab apa, kalau orang jawab nah, saya ni mazhab Muhammad bin Idris, dia kata ni apa mazhab sesat ke apa? Nama betul lah bagi Muhammad Imam Syafi'i tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i tu nama tok wan moyang dia tu. No, macam Imam Abu Hanifah lah. Imam Abu Hanifah pengasas pada mazhab Hanafi. Tapi nama sebenar dia Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Depa tu ikut mazhab Nu'man bin Sabit ni. Tak bisa dengar apa Nu'man bin Sabit seperti dia. Sebab tak bisa dengar. Nama betul dia. Maka Abu Zar Al-Ghifari ni nama betul dia adalah Jundub bin Junadah. No? Macam kita lah, no, kadang-kadang duduk di kampung, no, nama Anas tapi orang panggil Syu'ib. Orang mai kampung tu ni Syu'ib ada Syu'ib. Syu'ib tak kenal. Anas kenal. Anas kenal, rumah dia tahu. Lagu tu lah. Depa ada nama samaran, tapi orang Arab dia bubuh nama ni bukan sebarangan. Bubuh nama Abu Zar mungkin pasal anak sulung dia nama Zar. Jadi pak tu bubuhlah nama Abu depan. No, mak tu akan bubuh nama apa, Ummu Zar ke, dia akan bagi pak, nama pak ataupun nama mak untuk tutup, no. Dia tak bagi nama betul. Dia panggil berdasarkan bubuh atas nama anak sulung. Atau nama sebenarnya Jundub bin Junadah berasal daripada suku Ghifar. Hidup dalam buangan pada tahun 30 Hijrah. Setelah termakan hasutan Abdullah bin Sabah supaya menentang Muawiyah bin Abi Sufyan yang bertugas sebagai gubernur Syam ketika itu. Cerita dia Abu Zar ni, dia tengok Muawiyah bin Abi Sufyan pada ketika dia menjadi gubernur di Syam pada ketika tu. Dia tengok mewah, hidup mewah, pakai mewah, makan mewah, semua gaya hidup mewah. Maka dia tegur lah, tak boleh hidup macam ni. Ni bukan apa yang Nabi ajar dulu. Dan dia selalu duduk berceramah di depan orang supaya orang-orang yang kaya bersedekah. Hampa ni kena banyak sedekah. Sampai orang-orang kaya ni hampir-hampir nak sedekah semua harta. Pasal bila dengar Abu Zar berceramah ni, depa jadi terikut.
Maka pada ketika tu Muawiyah bin Abi Sufyan, dia gubernur di Syam, dia jadi tak seronok. Dia kata apa Abu Zar duk pergi ceramah aku ni ikut orang, sampai suruh pergi sedekah ni apa semua kan. Jadi tegur pula hidup bermewah-mewah, kenalah kat dia. Jadi dia jadi tak seronok lah. Walaupun dia tak boleh nak buat apa-apa, tu pun sahabat Nabi juga. Dia pun sama-sama dulu bersahabat di bawah Nabi. Jadi dia kata, ni dah kacau kerja aku banyak benda ni. Jadi orang pun pakat terpengaruh dengan dia, dengan Abu Zar. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan tulis surat kepada Sayyidina Osman bin Affan yang menjadi khalifah Islam yang ketiga pada ketika tu. Dia tulis pada Sayyidina Osman, aku nak abang ni Abu Zar ni dia duk pergi buat kacau lah. Aku duk takbir elok-elok ni, dia duk pergi hasut orang, tegur hak tu tak kena, hak ni tak kena apa ni. Dah nak buat macam mana? Maka Sayyidina Osman pun panggil Abu Zar ke Madinah. Abu Zar mai ke Madinah. Abu Zar pun ikut dah khalifah panggil dia. Maka Abu Zar akhirnya mengundur diri daripada pertelingkahan ini setelah menghadapi perbicaraan bersama Khalifah Osman dengan berkata, adakah kamu mengizinkan aku keluar dari Madinah kerana Rasulullah SAW menyuruh aku keluar apabila bangunan menjadi tinggi. Dia tengok keadaan hidup masyarakat umat Islam pada ketika tu. Mereka ni dia kata macam dah lari jauh dah daripada tujuan asal. Dulu mereka hidup dalam keadaan zuhud sederhana, lah pakat buat rumah tinggi, kira nak tambah dapur, kira nak tambah habis lah bilik ayam apa semua. Jadi macam-macam lah kehidupan ni nak mewah. Jadi Abu Zar tegur, ni benar-benar ni tak boleh dia tegur lah. Kita kena hidup balik macam mana zaman Nabi dulu. Maka apabila pergi kepada menghadap Sayyidina Osman, Abu Zar duduk tani, Sayyidina Muawiyah duduk tani. Maka Khalifah Sayyidina Osman kata, apa cerita Abu Zar? Abang mai. Abu Zar kata, aku buat kerja aku lah. Aku kena habaq kat orang benda yang betul. Banyakkan bersedekah. Orang kaya ada duit, banyakkan bersedekah. Orang miskin jangan terikut kepada amalan orang kaya. Tengok mereka ni kaya, hidup senang, pakat duk teliuk nak itiru macam mereka. Dia tegur benda tu benda yang betul. Tapi Sayyidina Muawiyah dia kata, kacau lah macam ni. Sayyidina Muawiyah dia tengok macam tu lah. Jadi bila Abu Zar kata, Khalifah Sayyidina Osman kata, dia kata mereka dah buat keluar zakat, kira cukup lah. Kita nak suruh semua orang pakat sedekah, habis semua kena keluar sedekah. Benda tu tak wajib, benda tu sunat saja. Hak yang wajib pada mereka hanya keluar zakat saja. Mereka dah buat tak apa, cukup lah. Apa kita nak suruh lebih-lebih sangat? Mereka duk pergi sedekah ni sampai kena habis keluar semua harta yang duk ada. Tak wajib pun. Jadi apabila dia tak boleh nak jawab, maka dia kata macam ni lah, adakah kamu izinkan aku keluar daripada Madinah? Dia beralah, okey tak apa. Kalau dah lagu tu, kerana Nabi suruh aku keluar daripada Madinah apabila bangunan menjadi tinggi. Bila kita tengok bangunan rumah-rumah ni dah start jadi tinggi, Nabi kata aku kena keluar lah daripada Madinah ni. Maka Khalifah Osman mengizinkan Abu Zar keluar Az-Zabadah, keluar ke satu tempat nama dia Az-Zabadah. Az-Zabadah di Syria. Khalifah Sayyidina Osman turut menyediakan beberapa ekor unta bagi belanja harian serta 2 orang hamba sebagai bekalan untuknya. Dia kata, aku nak duduk asin, aku tak mau duduk dengan orang, aku nak duduk seorang-seorang aku lah, duduk dengan anak bini aku. Maka Sayyidina Osman pun kata tak apa, pergilah duduk. Dia pun bagilah berapa ekor unta, duit belanja, bagilah dengan 2 orang hamba, pergi duduk lah dengan anak-anak hang. Maka Abu Zar Al-Ghifari mengasingkan diri ke Az-Zabadah sehingga beliau wafat di sana pada tahun 32 Hijrah. 2 tahun saja duduk di sana. Pengikut Abdullah bin Sabah akhirnya dihukum bakar kerana menyembah Sayyidina Ali. Ni Abdullah bin Sabah ni yang duk hasut apa nama Abu Zar. Hang kena cakap hak ni kita kena cakap benda ni. Tapi sebenarnya dia jerat Abu Zar supaya membuat kacau di dalam masyarakat pada ketika tu.
Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bahas bin Hakim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Zar, ya Abu Zar, idza ra'aita al-bina'a balagha sal'an fa 'alayka bisyam. Qultu fa in hila baina dhalika fa adribu bi sayfi man hala baini wa baina dhalika. Qala la, walakin isma' wa ati' walau bi 'abdin habashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, apabila kamu melihat bangunan menjadi tinggi, rumah-rumah ni orang dah start dah, dulu setingkat lah, naik 2 tingkat lah, naik 3 tingkat pula, hendaklah kamu berada di Syam. Kalau hang dah tengok di Madinah jadi lagu tu, rumah-rumah ni pakat-pakat duk tambah-tambah jadi tinggi ni, eloklah hang pergi duduk di Syam. Maka Abu Zar kata, kalau jadi macam tu, bolehkah aku menggunakan pedang aku kepada siapa yang menghalang aku antara perkara itu? Maksud dia jangan buat main no. Dia abang dengan Nabi siap, boleh tak ni saya nak guna pedang depa ni. Bila depa tak bagi saya pergi duduk di Syam ke, depa kacau saya ke, dia tak mau cakap, dia pendekang lah no. Dia tak mau cakap banyak lah, mai kacau kerja aku pedang dengan pedang ni, apa tak boleh. Dia cengih lah no. Maka Nabi kata apa? Jangan. Akan tetapi dengar dan patuhlah walaupun kepada hamba Habashi. Kalau orang bagi arahan, ikut. Walaupun yang bagi arahan tu ketua pemimpin yang mai daripada hamba Habashi, hamba kulit hitam ni, kalau dia dilantik menjadi pemimpin, maka kita kena dengar dan taat. Hamba Habashi no, orang kulit hitam, kalau dia jadi pemimpin, kita tengoklah, hang ni dah lah hitam, tak smart tahu mana pun, mai nak bagi arahan kat kami. Tapi Nabi kata apa? Kena dengar dan taat, jangan duk melawan. Bila kawan tu kata lagu ni, ketua apabila tak dengar cakap, orang tak dengar cakap, dia akan jadi perpecahan no. Jadi sebab tu kita tengok dalam banyak hadis Nabi suruh kita taat kepada pemimpin. Sebab kalau tak taat pada pemimpin, habis jadi pecah, berterabak habis no. Pemimpin utama no, contoh macam naik kapal lah no, naik kapal, kita naik kapal nak roda hak duk bawa kapal, hak penumpang di belakang kata, kapten kita belok belah ni, kapten kata dah aku nak pergi terus ni, awak duk kena belok belah, dia kata belok, kena belok no. Dia kata tak boleh, kalau belok angin kuat terus agak belok agak kuatlah, ke mana pun janji belok kacau no. Orang duk bawa kapal, duk bawa pilot no, nak kena pergi lekok kot ni, kita pula duk pandai pergi bagi arahan kat pilot no. Jangan duk kena mata kat terus ya. Pilot kata aku tahulah kerja aku, hang duk diam duduk belakang cukup mah. No, boleh ke kita nak pergi bagi arahan sangat kepada seorang ketua pemimpin? Dia bagi arahan, kita ikut. Sebab dia lebih tahu tentang urusan dan juga pentadbiran. No, ini disebut di dalam Tarikh Ad-Dimashq. Jadi kemudiannya Abdullah bin Sabah dihukum bakar kerana mereka menyembah Sayyidina Ali. Pasal mereka ajak orang pergi sembah Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali bakar mereka, bakar hidup-hidup. Walaupun benda tu tidak ada di dalam Islam, tapi Sayyidina Ali nak tutup, siapa buat lagi ajak sembah Ali baik, aku bakar hidup-hidup. Nak bagi amaran yang keras kepada orang yang menyembah manusia, tambah-tambah menggunakan nama ahli baik. Sayyidina Ali bertindak keras lah di sini no. Jadi habislah cerita mengenai Syam adalah bandar Anbiya. InsyaAllah nanti kalau kita berjumpa lagi, kita akan masuk kepada fasal yang ketiga, Syam bumi awliya, bumi para wali-wali. Semua ada hadis no. Dalam ni semua ada hadis. Jadi kita akan cerita no hadis-hadis ni insya-Allah. Sebab tu kalau kita tengok di Syria, banyak alim-alim ulama dia yang masih ada lagi sampai hari ni. Alim ulama dia lain daripada yang lain no. Kita akan cerita wali dia tu pasal apa dia jadi wali. Adakah pasal dia banyak sembahyang no, adakah pasal dia banyak duk wirid ke, duk meratib ke? Kita akan tengok nanti apa amalan-amalan dia no. Allah Ta'ala alam. Jadi sampai di sini dulu kongsian kita pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada semua JK masjid dan juga seluruh muslimin muslimat kerana sudi untuk sama-sama kita mendengar kongsian pada malam ni.
InsyaAllah pada lain hari kita akan bertemu lagi, no. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta qulubal anbiya'i wassalihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minal ladzina mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ta'wil wa faqihna fid din wahdina siratal mustaqim waj'alna min 'ibadika syakirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.